Sidang kemuncak APEC membuka tirai di Lima, Peru. Tahap keselamatan di negara itu diperketat ketika pemimpin 21 negara mula hadir selain lebih 1,000 pemimpin industri turut membuat kemunculan dalam persidangan penting itu. Sekolah, universiti dan juga bangunan awam kekal ditutup pada Isnin bagi menguraikan aliran trafik di sebalik kemungkinan berlakunya protes anti kerajaan. 15,000 polis dan anggota tentera dikerah bagi jaga keselamatan delegasi dari Malaysia, Australia, Brunei, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Korea, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Namun cerita APEC ini bukan sahaja soal keselamatan, tetapi ia soal 21 ekonomi anggotanya menangani pelbagai cabaran semasa. Antara tumpuan Minggu Pemimpin Ekonomi APEC AELW itu adalah perubahan iklim, penyelesaian tenaga mampan, peralihan ekonomi digital dan usaha memudah cara perdagangan selain menggalakkan usaha inovasi dan keterangkuman. Bertemakan Empower, Include, Grow, tumpuan perbincangan akan merangkumi perdagangan dan pelaburan bagi pertumbuhan kesalinghubungan, inovasi dan pendigitalan bagi menggalakkan peralihan kepada ekonomi formal dan global serta pertumbuhan mampan untuk pembangunan yang berdaya tahan. The value of APEC, I think, is in its ability to have sustained these conversations that we've been having over the years. We are very focused on economics, right? And politics and external noises can be in the room, but it doesn't overwhelm us. We're very focused on the economic side of things. We're also focused on what we can do together. Because we meet quite often, we have gotten to know each other very well and trust each other. And I think building trust, the value of multilateral organizations is in its ability to build trust. So if you look at how APEC has functioned over the years, we do not shout and have grand openings and things like that, but the work continues throughout the year. Not just this year, but across the years. Every year we try to build on the agenda. Dalam usaha mengurus kebersamaan ekonomi, APEC turut berdepan cabaran besar. Antaranya geopolitik yang merencatkan dinamik perdagangan global, kerapuhan ekonomi dunia, integrasi ekonomi mendatar, sikap perlindungan negara yang semakin meluas, selain isu halangan bukan tarif. Di Amerika Syarikat, Donald Trump menang pemilihan presiden. Trump sentiasa membawa sikap perlindungan kepada negara Uncle Sam, dan jika sesuatu perjanjian itu pada hemat beliau tidak memihak kepada Amerika, beliau angkat kaki. Justru, APEC juga kini meniti titian halus dan strategi khusus diperlukan untuk memastikan kebersamaan dalam mencorak globalisasi terus tercapai. Malaysia selaku ekonomi ahli dan wakil suara kuasa tengah akan terus membawa agenda keterbukaan demi kemakmuran ekonomi. APEC di Lima baru bermula. Adakah akan ada langkah jelas soal integrasi ekonomi atau akan wujud di Lima? Mengambil contoh di Peru ini, hampir 70% pekerjanya merupakan dalam bidang ataupun sektor tidak formal ataupun informal sector. Jadi apabila sebagai contoh COVID-19 melanda dunia, golongan informal sector ini adalah yang paling teruk terjejas. Dan sudah tentu, ini merupakan masa terbaik untuk mencari jalan bagaimana pemindahan secara adil ataupun just transition itu dapat dilakukan dari sektor informal kepada sektor formal. Tetapi red tapes, isu-isu birokrasi dan permasalahan-permasalahan berkait dengan sektor formal juga yang dilihat mungkin tidak menarik ataupun kurang seksi di mata mereka menjadi satu cabaran besar kepada pembuat dasar. Laporan Haris Ashraf Hasnan bersempena dengan APEC 2024 bersama jurukamera Mak Ruzi Muhammad Saman untuk Astrawani.